unsur menuruni kumpulan, saiz atom dia akan bertambah. Kerana saiz atom dia akan bertambah kerana bilangan elektron dan bilangan pertalaan terisi elektron bertambah. Tengok di sini, dapat tengok bilangan petala yang terisi elektron semakin bertambah. Untuk helium dia ada 1 petala, untuk neon dia ada 2, untuk argon dia ada 3. Semakin menuruni kumpulan, semakin bertambah bilangan petala yang terisi elektron, maka saiz unsur semakin bertambah kerana bilangan petala yang berisi elektron bertambah. Saiz jari atom tu kita dapat tengok nukleus dengan elektron dekat luar tu semakin bertambah dia punya jejari. Seterusnya, takat lebur, takat didih. Takat lebur, takat didih bertambah kerana saiz atom, jejari atom bertambah, maka daya tarikan semakin kuat. Kenapa takat lebur dan takat didih semakin bertambah? Kita balik kepada gambar yang tadi. Saiz dia semakin bertambah. Saiz unsur tu dia semakin bertambah menuruni kumpulan. Jadi ikatan dia pun semakin kuat bila menuruni kumpulan, maka dia lebih susah untuk dileraikan. Jadi apabila susah untuk dileraikan, jadi kita perlukan lebih banyak haba untuk mengurai, untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Banyak tenaga diperlukan untuk mengatasi dan pun mengurai, memutuskan ikatan tersebut. Sebab tu takat didih dengan takat lebur bertambah. Kita dapat tengok di sini helium. Mari kita bezakan antara helium dengan argon. Helium dengan argon. Kita dapat tengok di sini saiz helium dia lebih kecil. Jadi takat didih dengan lebur dia lebih rendah berbanding argon. Kenapa? Kerana kita dapat tengok di sini saiz argon dia lebih besar, maka takat didih dan takat lebur lebih tinggi. Kenapa? Kerana semakin besar saiz tu, maka semakin kuat dia punya daya tarikan. Daya tarikan antara elektron, daya tarikan elektron tu. Jadi kalau kita nak menguraikan ikatan tu, kita memerlukan lebih banyak haba haba yang diperlukan untuk menguraikannya lebih banyak. Sebab tu takat didih bagi argon lebih besar, lebih tinggi, lebih banyak berbanding takat didih dan lebur helium.
Okay. Next, ketepatan juga bertambah kerana jisim atom lebih banyak dari pertambahan jejari atom. Jisim atom lebih banyak. Cuba tengok sini. Ini. Jisim bagi helium dia ada 4. Bagi neon 20.1. Bagi argon 39.9. Bagi krypton 83.8. Jadi semakin mengenai kumpulan, semakin bertambah dia punya jisim atom. Maka ketepatan pun akan bertambah. Ketepatan dia akan bertambah. Apa itu ketepatan? Ketepatan ni dia bermaksud jumlah jisim terkandung dalam satu unit ruang isi padu bahan tersebut. Semakin menurut kumpulan, semakin bertambah dia punya isi padu kerana jumlah jisim yang terkandung dalam unsur ni semakin bertambah dan memenuhi ruang. Itu juga bermaksud semakin menerangi kumpulan 18 semakin susah untuk diuraikan kerana dia juga semakin bertambah stabil. Okay, next ialah kegunaan unsur kumpulan 18. Banyak kumpulan unsur dalam kumpulan 18 ni kita banyak guna dalam kehidupan seharian. Contohnya helium. Helium ni digunakan untuk mengisi belon kaji cuaca. Juga dicampurkan dengan oksigen dan digunakan oleh penyelam laut dalam. Okay, untuk neon digunakan neon digunakan untuk mengisi lampu pedaflow pada papan iklan. Juga digunakan dalam lampu pendaratan di landasan kapal terbang. Argon pula digunakan untuk mengisi lampu elektrik bagi mengelakkan filamen metal terbakar. Krypton biasanya digunakan untuk mengisi lampu daya kilat pada kamera. Xenon pula selalunya digunakan sebagai ubat bius dalam bidang perubatan. Radon digunakan untuk merawat pesakit kanser. Kumpulan 1 dikenali sebagai logam alkali. Kemudian dia hanya mempunyai satu saja valen elektron. Maka unsur ini lebih cenderung menerima elektron valen untuk mencapai susunan elektron yang stabil, iaitu duplet atau oktet. Kenapa? Kerana unsur yang terdapat dalam kumpulan 1 ialah lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan francium. Setiap unsur dalam kumpulan 1 ni dia ada satu valen elektrons. Next, sifat fizik. Unsur kumpulan 1 dia merupakan pepecah kelabu dan mempunyai permukaan berkilat lebih lembut. Ia adalah pecah kelabu. Kemudian mempunyai takat lembut, takat titik lebih rendah daripada logam yang lain.
Kedatangan elektrik yang baik mempunyai ketempatan yang rendah. Saiz atom. Telah terjadi atom bertambah apabila menuruni kumpulan. Apabila menuruni kumpulan, saiz atom atau terjadi atom akan bertambah. Kerana semakin banyak petala yang berisi elektron. Seperti ini. Kita dapat tengoklah, saiz dia semakin bertambah. Nah, ini juga melalui susunan elektron juga kita dapat tengok bahawa semakin banyak jejari petala, maka semakin banyak petala, maka lebih semakin bertambah dia punya jejari antara nukleus dengan valence electrons. Disebabkan valence elektron bagi kumpulan satu ni dia hanya satu, maka dia mudah cenderung untuk menderma dia punya elektron, kerana elektron lebih mudah untuk dilepaskan. Contohnya kita ambil natrium. Natrium dia ada 11 nombor proton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ini adalah valence electrons. Dia lebih mudah untuk dibuang kerana tarikan antara nukleus dengan valence electrons ni dia lemah. Jadi dia mudah untuk dilepaskan. Ni, daya tarikan atom kurang kuat. Sedikit tenaga haba diperlukan mengatasi daya tarikan semasa proses peleburan dan pendidihan. Maka takat lebur, takat didih dia berkurang kerana valence electrons ni dia mudah dilepaskan untuk diterima kepada unsur lain. Sebab kalau unsur ni dia menerima, susahlah, sebab dia perlukan banyak elektron untuk jadikan ni sebagai oktet. Tapi kalau dia menerima, dia buang elektron ni, jadi nanti elektron ni akan mencapai kestabilan, iaitu oktet. Kalau dia dah dipadam, contoh, nanti dia akan tinggal kalau dia dah derma, nanti bilangan elektron valence dia adalah 8, maka dia stabil. Sebab tu satu dia perlu mendermakan satu elektron. Kalau tak, dia tak stabil ataupun tidak oktet.